Okay, Assalamualaikum. Today I will teach you volume by shell method. Okay, this time volume. So, sama seperti area, kita ada dua jenis iaitu term X dan term Y. Kita guna term X apabila pusat pusingannya selari dengan paksi Y. Kali ini bukan cross section, tapi kita sebut pusat pusingan. Shell method ni dia punya condition dia adalah seperti kita mengira silinder. So, dia ada pusat pusingan. In term of Y, sekiranya pusat pusingan selari dengan paksi X. Okay, Rx, Ry, R merujuk kepada distance from axis of revolution. Okay, and C, X atau Cy merujuk kepada length of cross section. Macam Fx tolak Gx atau Fy tolak Gy. Okay, so this is example. The shaded region R is bounded by curve X kuasa 2 plus 2. So, kita fahamlah. Kalau ada kuasa 2 ni maksudnya dia garis yang melengkung. Okay. Okay, and the line Y equal to X plus phi. Yang ni pula maksudnya dia tak ada kuasa kan. So, dia adalah garis lurus. As shown in figure. Find the volume of the solid generated when R is revolved about the line X equal to 3 using the shell method. Jadi dia kata pusat pusingannya adalah pada garisan X sama dengan 3. Okay. So, okay. Okay, dia kata pusat pusingan pada X sama dengan 3, maka kita pun lukislah satu garisan yang pada X sama dengan 3, tapi ni tak kena. Katakanlah ni X sama dengan 3. Ni X sama dengan 3. Okay, X sama dengan 3 kat sini. Jadi, saya buat satu garis lurus lah terus di sini. So, sepatutnya dia kenalah pada persilangan ni. Tapi tak boleh nak edit bagi kena lah. So, kita anggaplah dia kena. So, ini pusat pusingan. Macam saya cakap tadi, shell method ni dia based on cylinder. Jadi, ini pusat pusingan. Jadi, di keliling pusat pusingan ni, kita lukis silinder. Okay? Kita akan lukis silinder. Okay, saya lukis silinder. Okay, pastikan silinder tu nampak balance lah. Pastikan yang garisan purple ni duduk betul-betul kat tengah Okay. Okay. Dia masuk. Maksudnya okay. Okay, saya letak kat sini lah. Okay, lepas tu kat bawah dia kita tutup lah dia. Okay, ni silinder. Pastikan garisan purple ni atau pusat pusingan X sama dengan 3 ni, X sama dengan 3 ni berada di tengah-tengah. Sebab dah kata pusat pusingan kan, mestilah dia dekat tengah. Okay, dah lukis silinder. Kita identify R. Okay, R. Okay. Okay, sebelum nak identify, kita kena tahu. Ni nak guna term X ke term Y. Okay, pusat pusingan adalah pada X sama dengan 3. Dan saya pun dah lukis X sama dengan 3. Dan saya terus buat straight sebab ini pusat pusingan.
Dan pusat pusingan ni adalah selari dengan paksi Y. Nampak ni? Dia selari dengan paksi Y. Apabila dia selari, pusat pusingan ni selari dengan paksi Y, maka kita kena guna term X. Parallel to Y exists, then we use this. Okay, so kita pun tulislah rumus. Integrate Y sama dengan B, Y sama dengan A, R, Y ke? Bila this, yes, pusat pusingan selari dengan paksi Y, maka kita kena guna term X. Okay, so X lah, pasal apa Y? Dah. Okay, X sama dengan B, X sama dengan A. So, RX, CX, DX. Okay. So, sekarang nak rectify siapa jadi yang atas bawah ni. Tak susah, kita tengok je koordinat yang ni yang tarif. Dia sama macam cara area jugalah. So, kita kena tengok yang pada koordinat X, -1 dan 3. So, kita pun tulis ini adalah 3 dan yang di sini adalah -1. Ingat ya? Yang kecil kat bawah, yang besar kat atas. Yang pertama, kemudian kita ada RX. RX tu jejari, radius Radius untuk silinder ni. So, ada dua jenis radius. Satu kat sebelah sini. Okay, satu lagi dekat belah sini. Kiri dan kanan. So, kita ambil radius yang terkena pada kawasan melorik. Okay. Yang ni tak ada kawasan melorik kan? So, jangan ambil. So, kita ambil yang terkena pada kawasan melorik. So, ambil yang ni lah. So, yang ni buang. Tak mau. Okay. Okay, kemudian kita pun letaklah ni value apa kita nak letak. And then value apa kita nak letak. Okay. So, nak cari inilah RX kita. Kita tulislah RX. So, nak tahu nilai RX apa, pastikan besar tolak kecil. So, antara tempat ni, yang besar of course lah. Nilai di sini mesti besar. Dan nilai di sini mesti kecil. Kan? Macam mana kita tahu? Kita tahulah pasti belah sini kan besar, makin lama makin kecil, makin kecil. Tahulah sini nilainya lagi besar daripada sini. Ni besar, ni kecil. So, nilai di sini kita dah tahu, iaitu 3. So, pilihlah 3. Tapi di sini, yang dekat sini, kita tak tahu. Bila tak tahu, kita set je dia sebagai X. Kenapa X? Sebab term X. Kalau Y, Y lah. Tapi since ni term X, tak tahu kita letak X. Yang tahu ni, kita letak dia sebagai 3. Okay, so radius adalah nombor besar tolak nombor kecil ya. Dia terbalik. So, this time yang besar adalah nombor 3. 3 tolak dengan nombor kecil iaitu X. So, 3 tolak X. Radius dia adalah 3 tolak X. So, inilah RX. Okay, RX sama dengan 3 tolak X. Kemudian kita ada CX. CX pula adalah FX tolak GX. FX apa dalam area yang saya ajar tu? Persamaan yang menutup, yang tutup atas kawasan berlorik. Tolak dengan GX. GX pula adalah persamaan yang tutup bawah kawasan berlorik. Siapa? Siapa yang atas? Atas yang ni. Yang ni yang atas. So, persamaan yang atas yang mana? Garis lurus. Yang ni lah. 2X tambah 5. So, kita pun tulislah kat sini.
Cx sama dengan Fx tolak Gx tadi. Fx tu yang tutup bahagian atas kawasan melurik kan? Ni. Yang ni kan? Ambil garis lurus. Y sama. Jangan ambil yang ni. Yang ni ada kuasa. Mestilah melengkung. Yang ni garis lurus. Garis lurus adalah 2x tambah 5. Y tak ambil lah. Sebab term x. 2x tambah 5. Tolak dengan Gx. Gx adalah kesamaan yang tutup bawah kawasan melurik. So, yang menutup bahagian bawah kawasan melurik adalah yang lengkungan ni. Persamaan lengkungan yang ada kuasa lah. Selalunya ada kuasa 2 mesti. So, X kuasa 2 tambah 2. Tolak dengan X kuasa 2 tambah 2. Kita selesaikan lah. X tambah 5 tolak X kuasa 2. Tukar dengan tolak tambah jadi tolak lah. So, dapatlah negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Okay. Sekarang bolehlah masukkan dalam persamaan yang ni. Sorry. Persamaan yang ni. So, bolehlah balik. Volume sama dengan 2 pi. Y sama dengan V. Y sama dengan A. CR. RX. Macam Y. X lah. X. X. RX dengan CX. Dengan enter. X. Sama dengan 2 pi. Tadi kita dah label dah tadi. Ni 3 negatif 1. 3 negatif 1. RX apa jadi RX. Ini 3 tolak X. 3 tolak X darab dengan CX. CX. Ni So, negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Okay. Dx. Sama dengan 2 pi. Lepas tu yang ni dia kena kembangkan lah. Akan panjang sikit lah. So, saya pendekkan. Dah kembang semua. Lepas kembang dapat 3 negatif 1. X kuasa 3. Tolak dengan X kuasa 2 tambah 3X. Lepas 9. Lepas tu integrate pula. Jangan lupa integrate. Sama dengan 2 pi. X kuasa 4 per 4 tolak 5 X kuasa 3 per 3 bla 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 bla. 3 dengan 1 lepas tu masukkan value. Last kali saya terus bagi value je lah. 128 per 3 pi unit. Kuasa 3. Kenapa kuasa 3? Sebab dia volume. Okay. That's all.